أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutamanya yang saya muliakan pengurusi dan juga barisan DJK serta pegawai surau Nurul Yakin, sebenarnya barisan imam dan bilal serta para hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah nikmat dan kurniaannya yang tidak terhingga, yang tidak terkira banyaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu cuba untuk menghitung segala nikmat yang Allah SWT bagi, nescaya kamu tak akan mampu nak hitung. Dan juga kita bersyukur juga kepada Allah SWT kerana masih lagi memberikan kita kesempatan, ruang, masa dan kesihatan untuk bertemu pada hari ini. Dan juga bersyukur sangat-sangat kerana masih lagi dikurniakan iman dan Islam. Dan juga bersyukur kerana masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ada di kalangan mungkin jiran-jiran kita, saudara-saudara kita yang mungkin telah pergi meninggalkan dunia, maka amalan mereka telah pun terhenti ketika mana nyawa mereka dicabut daripada tubuh badan mereka. Maka saya setiap hari pun berfikir-fikir dan merenung. Kadang-kadang walaupun kita ni mungkin ada kesusahan dan ada tekanan dalam hidup kita ni, tapi apapun kita kena bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan untuk kita ni bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan kalau kita ni dah mati hari ni, itulah selambat-lambat ataupun selewat-lewat waktu yang ada dalam hidup kita ni untuk kita ni bertaubatlah. Saya bila kita ni dah cabut nyawa, ketika itu taubat sudah tidak berguna lagi. Sedekah apa ni, selawat kita, zikir kita semua sudah tidak bermakna. Tapi ketika mana kita ni masih hidup di atas muka bumi ni, masih bernafas, sekali pun kita sebut Allah pun dah cukup, dah boleh bagi kita pahala. Lagi kita sebut Alhamdulillah, sebut Astaghfirullah, atau kita berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ikhlas atau tak ikhlas lah, Allah alam. Dan ada ulama kata kalau kita istighfar, jangan istighfar sekali, dan kena istighfar 2 kali. Sebab apa? Sebab mudah-mudahan istighfar yang kedua tu mengampunkan istighfar yang pertama tu yang mungkin kadang-kadang niat dia tak ikhlas. Jadi insyaAllah sama-sama juga kita ikhlaskan niat kita pada malam ni berkumpul tak lain tak bukan kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohonlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita dan juga menambahkan amalan dan pahala kita. Itu yang paling penting lah. Sebenarnya selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah pun menyampaikan risalah dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang telah menyampaikan Islam kepada umatnya, dan juga yang telah membawa hidayahnya kepada sekalian manusia. Dan alhamdulillah hari ini kita mencapai nikmat yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya juga kita berdoakan juga untuk ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan juga buat para isteri baginda, para sahabat yang telah bersama-sama dengan baginda berjuang untuk sama-sama menegakkan Islam, sama-sama untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang telah juga bersama-sama berusaha sedaya upaya menyambung perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni bukannya rasul, bukannya nabi, tapi mereka ni ada iman, dan juga disebabkan keimanan mereka ni, mereka mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyambunglah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga menyokong dan mendukung perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah kita untuk sentiasa mendoakan mereka. Bahkan juga mereka juga adalah golongan yang mendapat radhiyallahu anhu, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah sebagai golongan yang untuk kita contohi dan juga ikuti. Sebenarnya juga sama-sama kita untuk mendoakan guru-guru kita, ibu bapa kita, dan juga seluruh kaum muslimin, sama ada yang masih hidup atau dah tinggal dunia, supaya Allah SWT mengampunkan dosa-dosa mereka. Baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah berada dalam bulan Rajab, dan juga kita akan memasuki bulan Syaban, dan juga peristiwa yang paling hampir dengan kita adalah Isra dan Mi'raj lah. Dan kita akan menyambut ulang tahun suatu peristiwa yang sangat besar dan bersejarah lah dalam sejarah umat Islam lah, peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana banyaklah benda seperti pengajaran dan juga ibrah yang kita boleh ambil. Dan antaranya yang paling penting dalam Isra dan Mi'raj ni adalah yang pertamanya akidah dan kepercayaan kita, dan yang keduanya adalah macam mana peristiwa tersebut menjadi titik permulaan kepada kewajipan umat Islam untuk menunaikan solat 5 waktu. Dan juga kita lihat banyak ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah dalam bentuk wahyu, maksudnya melalui perantaraan malaikat. Tapi dalam ibadah solat ni Allah SWT panggil Nabi Muhammad SAW untuk menghadap, dan Allah SWT sendiri yang menghadap untuk menyampaikan perintahnya, berbanding dengan perintah-perintah yang lain seperti puasa, zakat, haji, dan juga berbagai-bagai lagi perintah. Tapi solat memang Allah SWT bagi direct kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin sebelum tu dah ada perintah untuk sembah Allah dan juga tinggalkan syirik, tinggalkan jahiliah. Tapi bila datang perintah solat, perintah untuk menunaikan fardu solat, maka disitulah bermulanya ibadah solat tu, dan juga macam mana bermulanya kewajipan pelaksanaan solat tu dapat direct daripada Allah SWT. Jadi itulah besarnya nilai ibadah solatnya. Dan juga yang ketiga ni juga adalah macam mana peristiwa baginda Nabi Muhammad SAW melalui sepanjang perjalanan naik ke langit, macam mana baginda melihat keadaan di syurga dan di neraka dan sebagainya. Itu sedikit teaser lah kita cerita pasal Isra dan Mi'raj yang akan datang lah. Sebagai mudah-mudahan kita menghargailah pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sangat pengorbanan, dan juga Isra Mi'raj ni adalah antara pengorbanan yang terbesar. Ya, baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kisah 65 gambaran kehidupan sahabat. Jadi kita dah pun bedah beberapa kisah sahabat. Mungkin ada lebih kurang baki dalam 60 lagi lah sahabat. InsyaAllah kita haraplah kita dapat bedah semua kisah lah.
Dan juga pada malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada kisah seorang sahabat yang hebat dan juga agung, iaitu yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan saya percaya ini bukanlah pertama kali tonton dengar namanya Abu Ubaidah. Biasa kita sebut orang Melayu Abu Ubaidah, tapi sebenarnya dia huruf Ain dekat depan tu, jadi Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Dan juga saya suka nak kongsi dengan tuan-tuan kan. Ubaidah ni kan, dia kalau macam dia sama masuk juga sebenarnya dengan Abdul, hamba kan, Abdul. Tapi biasanya kalau orang Arab ni dia ada letak ya dekat nama tu kan. Saya ada macam Ubaidah kan. Kalau macam kitab, buku. Tapi kalau sebut Kutayib, itu adalah buku yang kecil. Ada kalau Ubaidah pun datang daripada Abdul, hamba kan. Jadi bila nama Ubaidah, hamba yang kecil. Tapi Ubaidah tu bukanlah nama dia kan. Jadi Abu Ubaidah ni adalah gelaran lah kepada beliau lah yang diberikan. Dan juga di sini kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW menyebutkan berkenaan dengan Abu Ubaidah ni apa? Setiap umat mempunyai pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah. Ini adalah kata-kata dan sabda daripada baginda Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahawa beliau ni adalah seorang yang sangat amanah dan dipercayai lah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi insyaAllah kita cuba lalulah macam mana kisah beliau ni, macam mana kehidupan beliau, macam mana cerita yang menunjukkan beliau ni seorang yang hebat dan juga menjadi orang yang terpenting lah di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Pertamanya kita kenal dulu dari segi fizikal lah, fizikal dan juga diri lah. Jadi beliau ni adalah seorang yang memiliki wajah yang kacak dan tinggi lampai dan juga berseri-seri wajahnya lah. Dan juga beliau seorang yang kurus lah. Dan juga dikatakan beliau ni berjambang nipis, dan juga bila mana memandang dia kan, sedap mata memandang. Ini kalau yang dikatakan oleh seorang penulis ni lah. Dan juga dia juga merupakan seorang yang sangat tawaduk dan pemalu. Tapi kan, walaupun dia seorang yang pemalu dalam suasana yang getir kan, dalam suasana yang getir kan, dan cemas, beliau ni bagaikan seekor singa kan. Beliau bagaikan mata pedang yang cantik, berkilau tajam dan lucu. Nak ceritakan bahawanya Abu Ubaidah Al-Jarrah ni walaupun dia nampak macam lembut kan, tapi sebenarnya ada satu perwatakan juga. Di sisi yang lain dia adalah seorang pahlawan kan. Dia adalah seorang yang gagah dan perkasa lah. Dan juga seorang yang berani kan. Ini adalah salah satu ciri-ciri lelaki yang unggul kan. Ciri-ciri lelaki yang ada sifat kepahlawanan. Dan juga nama beliau kan, nama beliau adalah Amir kan, bukan Amir, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Al-Fihri Al-Qurashi. Dan juga beliau diberi gelaran sebagai Abu Ubaidah. Okey, seterusnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar menjelaskan bahawa beliau menyebutkan 3 lelaki Quraisy yang paling berseri wajah, paling baik akhlak dan paling teguh sifat malunya. Jika mereka berkata kepadamu, mereka tidak berdusta. Jika kamu berkata kepada mereka, mereka tidak akan mendustakannya. Mereka ialah Abu Bakar, Uthman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi kalau kita lihat di kalangan sahabat ni, ada sahabat-sahabat yang jenis outspoken kan? Jenis yang boleh berkata tu macam agak kasar sikit kan? Ataupun dia macam garam sikit. Contohnya macam Umar bin Al-Khattab kan? Abu Zar Al-Ghifari. Ini sahabat-sahabat yang nampak macam ganas sikit lah. Tapi kalau sahabat yang perwatakan lembut dan juga pemalu ni antaranya seperti Abu Bakar, Uthman dan juga Abu Ubaidah menurut Ibn Umar. Dan kita bukan kata dia lembut ni kat sini itulah. Kan kata lembut tu lemah kan? Tapi lembut tu sebenarnya dia
seperti seorang gentleman lah, yang beradab. Kemudian seterusnya diceritakan bahawa Abu Ubaidah ni adalah orang yang terawal memeluk Islam lah, selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya dia termasuklah di kalangan as-sabiqun al-awwalun, jadi orang-orang yang terawal masuk Islam. Dan juga beliau masuk Islam pun melalui usaha daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan juga beliau juga bersama Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Maz'un dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syahadah di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka ni merupakan batu asas lah, maksudnya mereka ni golongan yang paling awal yang menjadi asas kepada bangunan Islam yang besar lah. Jadi Islam hari ni kan, yang besar ni, yang ramai umat dia ni bermula daripada mereka ni lah. Abu Bakar, Abu Ubaidah dan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Maz'un dan juga Al-Arqam bin Abi Arqam. Dan juga diceritakan dekat sini lah bahawa Abu Ubaidah ni adalah orang yang juga mengalami pengalaman disiksa lah di Mekah daripada awal sehingga akhirat. Dan juga beliau ni bersama-sama menanggung keperitan dan juga kesakitan yang dilalui oleh orang-orang yang terawal memeluk Islam. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah, disebutkan ada 3 golongan. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang mana yang kita lihat as-sabiqun al-awwal ni, mereka ni orang yang paling awal masuk syurga. Dan juga mereka ni lah yang paling ramai masuk syurga. Dan juga disebutkan kat situ yang kemudian ni tak ramai macam mereka yang masuk syurga. Dan juga kita lihat memang layaklah sebenarnya orang yang masuk Islam awal ni masuk syurga awal. Sebab apa? Sebab mereka juga yang paling awal kena siksa. Contohnya macam yang paling awal juga masuk seperti Bilal bin Rabah dan juga keluarga Yasir lah. Mereka ni memang disiksa dan ditindas dengan teruk lah. Dan juga Abu Ubaidah ni tetaplah dia ni teguh dengan segala siksa yang dihadapi lah. Dan dekat sini dia tak ceritalah apa penyiksaan yang dilalui lah oleh Abu Ubaidah. Saya sekadar menceritakan bahawa beliau bersama-sama kan. Sebenarnya ramai orang Islam yang akan siksa masa awal-awal kan. Dan antara sahabat yang masyhur juga disiksa adalah yang bernama Khabbab bin Al-Arad, dan yang dipanggang dan belakang badannya sampai cair besi kan, yang macam mana kita ceritakan sebelum ni kan, di mana cerita Khubayb kan, yang mana Khubayb melihat Khabbab dipanggang kan. Macam itulah macam-macam penyiksaan yang dilalui oleh sahabat kan. Tapi dekat sini ada diceritakan ujian yang dilalui oleh Abu Ubaidah ni adalah ketika mana beliau menyertai peperangan Badar, peperangan yang pertama orang Islam. Dan ketika mana beliau menyertai perang Badar ni lah, beliau diberikan suatu ujian yang sangat-sangat berat. Jadi apakah ujiannya? Jadi kalau kita lihat dekat sini dia ceritakan dalam perang Badar tu, Abu Ubaidah ni memang seorang yang berani dan juga dia menggempur musuh dalam keadaan tak takut mati. Maksudnya memang dia nak mati dalam perang Badar. Memang dia kejar kematian. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia mati dia akan dapat syahid, mati syahid, mati yang paling mulia. Dan juga dia bertempur sampai tentera Quraisy yang takut dengan dia. Sampaikan pahlawan berkuda Quraisy pun berjaga-jaga dengan beliau. Memang dia macam orang tengah lapar lah kan, lapar darah je kan. Jadi sampai orang Quraisy pun mengelak kalau boleh tak nak jumpa dengan dia. Sebab dia ni macam ganas sangat kan, berani betul kan. Biasanya orang-orang kafir ni kalau dia perang dia takut mati kan. Sebab apa? Sebab bagi dia kepentingan dia dekat dunia kan. Dan juga dia tak beriman dengan akhirat. Jadi begitulah
bezanya akidah sahabat yang beriman dengan akidah orang kafir Quraisy. Jadi kalau kita lihat zaman dulu akidah ni dia menjadi kekuatan bagi mereka. Nah, ini juga disebutkan oleh Ustaz Nu'man Ali Khan. Yang mana disebutkan akidah ni zaman dulu menjadi kekuatan. Hari ini akidah jadi apa? Tuan-tuan? Jadi perdebatan. Tengok banyak betul diskusi akidah apa ni, bincang sana, bincang sini kan. Bincang yang ni sesat, yang tu sesat kan. Okey. Jadi kalau kita, padahal akidah ni yang simpelnya adalah Allah SWT tu satu kan. Cuma mungkin bila punya falsafah jadi panjang kan. Tapi apa pun, kalau kita lihat di zaman sahabat, bila disebutkan La ilaha illallah, maka itulah kekuatan dia kan. Itulah yang jadi motivasi kehidupan dia. Kita hari ni bila disebutkan La ilaha illallah, wallahu alam, saya pun kita sama-sama lah tepuk dia tadi diri kita. Apa kita faham dengan La ilaha illallah. Dan juga adakah bila mana kita sebutkan La ilaha illallah ni, kita meyakini kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni benar-benar Tuhan yang akan membantu kita, ataupun yang bersama-sama dengan kita, ataupun sekadar lafaz di lidah. Itu sekadar renungan saya lah. Bukan saya kata kita semua ni sesat kan. Cuma kita nak cerita ni macam mana sahabat dulu kan. Bila mana kuatnya akidah ni sampai perang pun jadi tak takut. Jadi tak takut, jadi berani kerana kalimah Allah ni lah yang menjadi kekuatan untuk mereka. Mereka sambung lagi, namun di kalangan tentera Quraisy ada seorang lelaki yang betul-betul nak melawan dengan Abu Ubaidah. Dalam banyak-banyak dia yang takut itu, ada seorang yang betul-betul beria-ria lah, bersungguh-sungguh nak melawan dengan dia. Tapi setiap kali Abu Ubaidah menghadapi lelaki ini pula, terbalik, dia pula yang elak kan. Dia elak sana, elak sini, elak sana kan. Dan juga sampai satu tahap dia, lelaki tersebut menyekat jalan Abu Ubaidah. Jadi sampai tahap Abu Ubaidah ni macam dah terperangkap kan. Dan juga dah tak boleh nak mengelak lah. Dan juga dia pun, dan lelaki tersebut pun membunuh pedang kepada Abu Ubaidah. Maka ketika ini Abu Ubaidah dah tak ada pilihan lagi lah, terpaksalah menghadap lelaki tersebut kan. Maka akhirnya beliau pun menetap kepada lelaki tersebut. Dengan sekali letakkan, kepala dia terbelah dulu. Dan juga lelaki itu bersyukur menyembah bumi di hadapan dia. Maka kalau kita lihat siapakah lelaki ini kan, tak lain tak bukan, lelaki ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah, iaitu ayah kepada beliau. Jadi tuan-tuan, inilah suatu ujian yang sangat besar dan juga beratlah bagi beliau kan. Dalam banyak-banyak tentera tu, beliau juga terpaksa menghadapi ayahnya sendiri. Masya Allah. Apa ni, kita ni mungkin kalau kita ni kadang-kadang nak buat dakwah kan, rasanya tak cukup besar lagi lah ujian tu kalau bukan datang daripada keluarga sendiri kan. Dan juga memang pun sunnah dalam berdakwah ni kan, sampai pada tahap kita akan diuji dengan harta kan, dan juga kita akan diuji dengan keluarga kan. Itulah pada tahap memang sahabat-sahabat sendiri pun dah lalu lah. Dan antaranya ni lah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah terpaksa menghadapi bapa dia sendiri kan. Dekat sini bukanlah kita nak cerita kena lawan bapak kan. Itulah, kalau macam mungkin kita kan dengan orang tua kita ni, bapa kita, mungkin ada benda-benda yang kena dibetulkan. Cuba betulkan dengan cara yang beradab dan juga yang berhikmah kan. Carilah cara macam mana kan. Kalau tak boleh nak cakap juga, doa lah kepada Allah Ta'ala. Dan juga minta lah mungkin orang lain tu sampaikan lah kan. Tapi kita pun tahulah ibu bapa kita, mereka ni lebih pandai daripada kita, ataupun mereka ni lebih datang dulu daripada kita kan. Tapi dekat sini nak ceritakan, di zaman ni, zaman yang ialah baru Islam baru nak buka kan. Islam baru nak buka, Islam baru sampai. Jadi tak semua terima Islam kan. Bahkan penentangan sangat-sangat kuat kan. Dan juga macam mana saya pernah sebut sebelum ni, Mus'ab bin Umair pun antara mereka yang mendapat tentangan dari keluarga kan. Mus'ab bin Umair ditentang oleh ibu dia kan. Tapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni ditentang oleh bapa ni kan. Bahkan sampai bertemu kan dekat dalam medan peperangan kan. Kita cuba bayangkan, memang tak boleh bayang lah kan. Dan macam mana nak menghadap kan, jumpa bapa sendiri kan. Tapi itulah
bila Abu Ubaidah buat perkara tersebut bunuh apa dia, maka penulis pun menyebutkan bahawa Abu Ubaidah sebenarnya bukanlah membunuh ayahnya, dia tak nak bunuh, tapi yang dia terpaksa bunuh adalah syirik, kesyirikan yang bertapak dalam diri ayahnya. Dan kalau kita lihat bila mana berlakunya peperangan di antara tentera Islam dan juga tentera musyrikin, kita kena faham orang Islam berperang untuk menegakkan Islam dan orang musyrik berperang untuk menegakkan kesyirikan mereka. Maka memang sewajarnya mereka diperangi lah. Lalu disebabkan peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan suatu ayat daripada Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah, ayat yang terakhir surah Al-Mujadalah, yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kat sini jelaslah Allah SWT sebutkan yang bermaksud engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak untuk berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang mereka ialah bapa mereka. Sini Allah SWT sebut dengan spesifik, abahum, bapa mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka. Ikhwan ni sama ada saudara, ada keluarga, ataupun adik-beradik, au ashiratahum, ataupun ahli keluarga mereka. Ini semua keluarga lah, bapa, anak, saudara, ahli keluarga, semua keluarga kita. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sallallahu alaihi. Kemudian Allah SWT teruskan lagi ayatnya, iaitu mereka itulah yang setia, yang Allah SWT telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya, dan dia memasukkan mereka ke dalam syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka. Dari sinilah salah satu juga dalil macam mana sahabat ni mendapat gelaran radhiyallahu anhu, disebutkan Allah redha akan mereka dan mereka redha, yang serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Ulaika hizbullah, mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, dekat dalam ayat ini juga saya nak kongsikan juga adalah macam mana Islam ni sangat tegas dalam isu akidah ni. Tidak ada kompromi di antara Islam dan juga kufur, ataupun Islam dan juga syirik lah. Dan juga tidak ada kompromi di antara keimanan dan kekufuran. Tapi juga satu benda yang kita kena faham dekat sini adalah bukanlah bermakna kita mudah-mudah menghukum dan mengkafirkan orang. Itulah maksudnya. Sebab zaman sekarang ni dia adalah zaman yang kadang-kadang ada orang awal dia sangat simplistik kan. Buat benda yang macam mengaum sikit dah terkeluar dari Islam kan. Jadi kita kena faham itu, kita kena perhalusi lah. Kita kena perhalusi kan. Tapi kalau macam terang-terang menolak Islam dengan jelas, memang layak untuk diperangi kan. Dan juga terang-terang memusuhi Islam. Itu memang musuh Islam yang nyata lah kan. Dan juga kita lihat contohnya macam dalam Islam, orang yang tidak solat, adakah mereka ni terkeluar dari Islam? Tak keluar kan? Kalau ikut ulama, ada yang kata tak keluar dari Islam kan. Dan juga ada yang kata, ada juga orang yang tak solat ni, mereka kita boleh hukumkan sebagai orang yang berdosa lah kan. Kita bayangkan kalau tak solat sekali dah keluar Islam, memang ramai lah orang yang keluar Islam kan. Walaupun mungkin bagi dia dan Muhammad
SAW menyebutkan beza di antara orang Islam dan bukan orang Islam adalah solat. Tapi bukanlah bermakna bila tak solat tu keluar Islam. Ini yang cuba saya nak bawa lah. Tapi sekiranya seseorang tidak solat dan juga membantah ataupun menyanggah kewajipan bersolat, dekat situ barulah dia terkeluarlah daripada Islam. Kalau dia tak solat tapi dia masih percaya dan beriman bahawa solat itu wajib, dia belum keluar daripada Islam. Itu contohlah, contoh yang cuba saya nak terangkan sebenarnya. Tapi kalau dia melawan ataupun saya tak bahasa nak cakap macam mana, tapi kemudian dia tolaklah hukum kewajipan solat, kat situ baru jatuh kekufuran lah. Tapi kat sini ni zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dia majelis lah kat situ kan, tentera kafir berlawan dengan tentera Islam. Okey. Ada cerita kat sini yang kita nak faham adalah macam mana yang dilalui oleh Abu Ubaidah tadi lah, macam mana beratnya ujian yang dipaksa. Tapi itulah, sahabat akhirnya lebih mengutamakan akidah daripada ahli keluarga kan. Dan juga itulah disebut ujian keluarga ni masalah sangat, ujian yang sangat-sangat besar lah. Lagi-lagi bila melibatkan akidah. Kita alhamdulillah kita lahir ibu bapa kita di Islam kan, nenek kita di Islam kan. Jadi alhamdulillah itu satu nikmat yang sangat besar. Mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana yang mu'allaf kan, yang lahir-lahir kan, dia lahir pun dalam keadaan yang tidak Islam kan, dan juga bapak pun tak Islam kan. Jadi susah nak masuk Islam kan. Bahkan kalau kita tengok ada kes yang baru ni, yang gagal kan, pertahankan 3 orang budak, 3 orang anak kan, yang akhirnya disebabkan undang-undang ataupun apa yang diperuntukkan dalam undang-undang, maka anak tersebut tidak berjaya untuk dipertahankan Islam mereka kan. Kecuali lah mereka ni dah naik umur 18 tahun kan. Itulah kesiannya kan. Itu yang sebagai selingan lah, bagi yang kita nak naikkan apa yang berlaku dekat sekeliling kita kan. Benda tu berlaku sebenarnya. Ada lagi yang mungkin cabaran untuk orang nak masuk Islam tapi tak dapat kan, terutamanya yang bawah umur lah, umur 18 kan. Jadi kita doakan lah, mudah-mudahan suatu hari nanti adalah peruntukan untuk ubah standard undang-undang tersebut lah. Kemudian inilah ini bukanlah tindakan luar biasa bagi Abu Ubaidah, lantaran Abu Ubaidah telah mencapai kemantapan iman terhadap Allah, ketulusan terhadap agama dan menunaikan amanah umat Muhammad. Inilah pencapaian diburu oleh orang yang berjiwa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kisah yang seterusnya adalah kisah macam mana Abu Ubaidah ni menjadi orang yang dipercayai ataupun orang yang dicop dan ditirah oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang amanah dan dipercayai lah. Mana kisah ini diceritakan oleh Muhammad bin Ja'far, menyebutkan suatu hari ada rombongan Kristian dan datang menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menyebutkan, "Wahai Abu Qasim, utuskan bersama kami kalangan sahabatmu yang kamu puas hati dengannya, agar beliau boleh menghakimi kami dalam kes-kes harta dan pertelikahan kami. Lantaran pada kami, kamu orang Islam merupakan golongan yang diredai." Jadi kalau kita lihat kat sini, kisah di mana rombongan dari orang Kristian masa ni, mereka dalam keadaan ni lah, menghormati lah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga umat Islam masih dalam keadaan yang dah mendapat tempat lah. Dan juga mereka memanggil Nabi Muhammad SAW sebagai Abu Qasim. Jadi Nabi Muhammad SAW juga ada gelar selain kalau macam sebelum Islam, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, dan orang panggil Nabi sebagai Al-Amin. Dan juga antara gelarannya adalah Abu Qasim. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW ada seorang anak lelaki yang bernama Qasim. Dan juga Qasim juga antara yang meninggal awal. Jadi kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, "Datanglah bertemu saya pada petang ini. Saya akan utuskan bersama kamu seorang yang perkasa lagi amanah." Jadi baginda Nabi Muhammad SAW memberi jaminan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW akan hantar seorang lelaki yang perkasa dan amanah.
Maka Umar, kat sini ada satu kisah yang menarik juga. Bila mana Umar Al-Khattab kan, dia dengar benda ni, dia dengar benda ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut seorang lelaki yang perkasa dan amanah. Maksudnya, kalaulah aku yang dipilih, Umar kata lah, kalau aku yang dipilih ni, sudah pasti akulah yang lelaki yang perkasa tersebut kan. Jadi kalau orang lain sebut tak ada apa sangat, tapi kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebut, maka ini adalah satu pengiktirafan yang sangat mulia lah. Maka Umar pun bergegas awal lah untuk menunaikan sembahyang zuhur. Dan juga Umar kata, saya sebenarnya, Umar pun sebutlah, Umar klaim, dia kata, aku ni bukanlah nak sangat jawatan kan, tapi sebabkan Nabi Muhammad SAW yang sebut sifat tersebut kan, maka aku pun kalau boleh nak benda tu. Maka Umar pun menyambung, maka setelah Rasulullah SAW selesai bersembahyang zuhur bersama-sama kami, baginda memerhati ke kiri dan ke kanan. Saya mencengkul-cengkulkan diri saya agar baginda melihat ke arah saya, namun Rasulullah SAW tetap meninggalkan di kanan kami. Jadi ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW melihatlah golongan sahabat ke sahabat yang berkumpul di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar cubalah macam tunjuk-tunjuk sikit lah diri dia supaya Rasulullah pilih dia lah, supaya pilih lah. Kemudian setelah Rasulullah SAW melihat, sehinggalah Rasulullah SAW melihat Ubaidah, maka Rasulullah SAW pun memanggilnya dan kemudian kata, pergilah bersama mereka, adili mereka dengan benar dalam kes yang mereka bersisi. Jadi kat sini Rasulullah SAW berlantik Abu Ubaidah untuk selesaikan kes yang mereka tengah macam selisihkan lah di kalangan orang Kristian lah. Mungkin mereka perlukan seorang yang mungkin terjadi pendamai ataupun buat keputusan kat situ lah. Maka Umar pun terkilan sampai sampai terkeluar dari mulut dia sebut, nampaknya Abu Ubaidah dah berjaya memenangi kebal dia ni. Saya Umar macam jealous lah sebenarnya. Abu Ubaidah yang menang. Jadi Umar ni, tuan-tuan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ni, dia memang ada satu sikap yang macam ni lah. Maksudnya dia dan juga sahabat-sahabat yang lain pun macam tu lah. Sebenarnya mereka ni selalu berebut-rebut supaya dapat kemuliaan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam suatu kisah yang lain di mana ada seorang sahabat yang bernama Huzaifah Al-Yamani, di mana Huzaifah ni telah diberikan amanah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan suatu rahsia yang sangat besar, iaitu menyimpan apa? Menyimpan nama-nama orang munafik. Jadi dalam masa tu orang munafik ni adalah musuh yang banyak musuh yang paling susah nak lawan. Sebab apa? Sebab kalau orang musyrikin baginda Nabi Muhammad SAW boleh perang, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka jelas memusuhi Islam terus terang dan nyata. Tapi orang munafik ni susah. Kalau tuan-tuan bayangkan, kalau lah baginda Nabi Muhammad SAW membunuh orang munafik, nescaya apa yang berlaku adalah orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Itu susah zaman baginda Nabi Muhammad SAW nak orang-orang munafik. Tapi baginda SAW tahu siapa yang munafiknya. Dan juga bila mana baginda SAW menyerahkan amanah ini kepada Huzaifah Al-Yamani, Sayyidina Umar Al-Khattab ni antara orang yang tak boleh duduk diam lah. Dan beliau seringkali bertanya kepada Huzaifah, adakah aku ni termasuk dalam list tu lah. Dia risaulah tapi bila tanya Huzaifah, selalu dia tak akan jawab. Memang Huzaifah sebab nama pun rahsia, tak boleh sebut lah. Kalau ya atau tak boleh, tak boleh sebut ya atau tak. Itulah apa ni kuatnya Huzaifah, rahsia. Dan dia apa yang Allah buat bila dia nak pastikan dia tak masuk dalam list tu adalah dia ikut Huzaifah. Setiap kali ada kematian dia ikut. Itulah nak tahu orang munafik ni bila ada orang mati bila ada orang meninggal Jadi kalau orang tu tak disolatkan, maka dia orang munafik Kenapa orang munafik jenazah dia tidak disolatkan? Kerana apa? Kerana mereka ni pada zahirnya beriman kepada Allah SWT, tapi secara batin ni dalam hatinya
mengingkari dan kufur dan kafirkan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mereka ni tidak disolatkan. Itulah. Itu saya nak tambah sikit lah macam mana sikap sahabat ni, iaitu terutamanya Umar lah. Umar ni adalah seorang yang bila mana Rasulullah SAW sebut ciri-ciri itu, dia akan cuba kejar ciri-ciri itu lah. Ada cuba kejar yang clue-clue yang Rasulullah SAW bagi lah. Dan juga satu juga yang disebutkan di sini adalah Abu Ubaidah juga, dia pernah dilantik lah kan, untuk menyekat kafilah dagangan Quraisy dan bertuai sahabat menyekat kafilah dagangan Quraisy dan juga merampas barangan mereka. Dan juga ketika itu Rasulullah SAW hanya membekalkan mereka ni sebekas tamar dan juga setiap hari mereka hanya diberikan sebiji tamar lah dalam kumpulan tersebut lah. Itu salah satu kisah juga lah macam mana Abu Ubaidah ni dipilih oleh baginda Nabi Muhammad SAW diberikan amanah. Jadi banyaklah juga sebenarnya peristiwa-peristiwa baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan amanah kepada Abu Ubaidah ni. Dan juga dalam kisah perang Uhud, dalam kisah perang Uhud, di mana dan ketika mana orang Islam ni hampir-hampir nak tewas kan, maka sampai tahap orang musyrikin berteriak, tunjukkan saya mana Muhammad, tunjukkan saya mana Muhammad. Jadi Abu Ubaidah adalah salah seorang sahabat daripada 10 seorang sahabat yang mempertahankan Nabi Muhammad SAW lah. 10 seorang sahabat ni keliling pada Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka ni mempertahankan Nabi dan juga mereka tadah lah tubuh badan mereka ni diperisai lah pada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dada-dada mereka ni jadi benting kan. Ada yang sampai kena cocok dengan panah dan juga tombak. Memang mereka lihat pun peristiwa perang Uhud ni peristiwa yang sangat-sangat getir kan. Dan juga apabila tamatnya peperangan Uhud ni kan, banyaklah berlakunya kecederaan dan juga ramai yang mati kan. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW pun mengalami kecederaan luka yang parah lah. Dan ketika itu gigi kacip Rasulullah SAW patah, kulit dahi baginda Nabi SAW terkoyak dan juga rantai baju perisai baginda Nabi Muhammad SAW terbenam dekat pipi baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Abu Bakar datanglah untuk mencabut besi yang terbenam kat pipi baginda Nabi SAW. Namun Abu Ubaidah kata, biar saya yang buatlah, saya bersumpah kepada kamu, biar saya yang mencabutnya. Lalu Abu Bakar pun bodohlah, dia pun bagilah peluang lah pada Abu Ubaidah untuk cabutlah besi yang ada dekat pipi baginda Nabi SAW tu. Kemudian Abu Ubaidah dia bimbang kan, kalau dicabut dengan tangan kan, takut dia menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW kan. Ini sahabat dia sayang pada baginda Nabi Muhammad SAW, takut kan nak menyakiti baginda. Maka dia pun buat apa? Dia cuba untuk mencabut dengan gigi kacipnya lah. Dia guna gigi dia lah untuk cabut besi tu lah. Dan juga beliau menggigit mata rantai tu dan yang mencabutnya dengan perlahan. Dan juga bila mana rantai tadi yang melekat dekat, yang tercocok dekat baginda tu tercabut, maka gigi kacip dia pun tercabut lah dan ke bumi. Kemudian beliau gigit lagi rantai yang kedua kan, kiri kanan. Kemudian bila dia gigit, bila tercabut rantai, giginya pun tercabut lah. Memang keras lah cerita dia. Memang dia gigit kuat sampai cabut gigi. Maka Abu Bakar pun kata, Abu Ubaidah merupakan manusia Roma yang paling baik. Jadi disebabkan peristiwa ini kan, Abu Ubaidah kehilangan gigi dia lah. Jadi kita lihat sahabat-sahabat ni kan, kita boleh bayangkan mereka ni memang orang yang banyak menyimpan luka-luka peperangan lah. Maksudnya sahabat ni bukan orang yang jelas satu sudut kalau dipandang memang rupanya sangat menjedakkan mata mandang, tapi satu sudut juga mereka juga mengalami luka-luka peperangan sebabkan mereka ni berjuang. Jadi kemudian juga
Dan diceritakan dekat sini juga yang terakhir adalah macam mana kisah ketika di zaman Umar Al-Khattab. Jadi Abu Ubaidah ni dia hidup daripada Rasulullah SAW awal sampai ke dakwah, sampailah baginda Nabi Muhammad SAW wafatlah. Dan juga setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, beliau pun telah hidup di zaman Abu Bakar dan juga memberikan ketaatan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga seterusnya juga beliau juga hidup di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga ketika mana beliau di zaman kedua khalifah ni, beliau tidak pernah pun sekali pun membantah perintah mereka kan. Kecuali lah sehinggalah di zaman Umar Al-Khattab lah, ada sekali je Abu Ubaidah ni mengingkari perintah khalifahan. Okay. InsyaAllah kita bagi laluan sikit berazan, dan kemudian kita akan habiskan lah sikit cerita. Tak nak habis sikit lagi dan apa ni, dan saya akan cuba habiskan cerita ni dengan cerita terakhir lah. InsyaAllah dipendekkan cerita lah. Di zaman Umar Al-Khattab,
ketika mana zaman tersebut merupakan zaman tentera Islam meluaskan empire mereka lah. Dan juga ketika itu Abu Ubaidah dan juga bersama dengan tentera Islam, beliau memimpin tentera Islam untuk mengembangkan Islam di Syam. Dan juga kemenangan demi kemenangan lah mereka raih sehingga berjaya menawan seluruh bumi Syam. Syam hari ini dah tak ada lah sebab dia dah pecah-pecah lah. Kalau Syam ni kalau dulu dia belah-belah Syria, Jordan, Palestin, itu semua belah-belah Syam lah. Dan juga ketika mana tentera Islam tentera Islam dia sampai ke tepi Sungai Furat di sebelah timur dan juga Asia Minor di sebelah utara. Okay. Dan juga pada masa yang sama juga negeri Syam ni dilanda wabak taun. Dan juga wabak tersebut dia berlaku dalam keadaan yang paling teruk lah. Paling teruk kan. Sampai satu tahap seorang demi seorang mati lah kena penyakit wabak ni lah. Jadi bila mana Umar Khattab mengetahui peristiwa tersebut, maka beliau pun menghantarlah surat supaya Abu Ubaidah ni baliklah, pulanglah ke Madinah, ke pusat pemerintahan lah semula. Dekat sinilah Abu Ubaidah tidak menuruti perintah Umar Al-Khattab dan juga beliau pun telah berkata bahawa beliau berniat untuk tidak ingin meninggalkan tentera Islam dan juga beliau berniat untuk bersama-sama dengan tentera Islam walaupun apa juga yang terjadilah. Dan juga bila mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni memberikan respon tersebut bila mana dia balas balik surat tersebut dengan pendirian yang sedemikian, maka Umar Al-Khattab pun menangis-nangislah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah tu lah. Dan juga kemudian sahabat bertanya lah, kenapa menangis adakah Abu Ubaidah dah meninggal dunia Tapi beliau kata tidak, tapi beliau hampir menemui kematian. Dan juga akhirnya apa yang Umar Al-Khattab jangkakan tidak meleset lah. Maksudnya apa yang Umar jangkakan itu betul lah. Akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah pun diserang lah penyakit taun lah. Dia pun bersama-sama dengan tentera Islam diserang lah wabak tersebut. Dan akhirnya beliau nazak dan juga beliau mati lah. Ketika mana beliau mati disebabkan oleh penyakit taun. Dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah seorang sahabat yang wafat disebabkan oleh wabak taun. Jadi juga memang sangat menyedihkan lah. Sebab Umar bin Khattab ni sangat sayang lah pada beliau dan dia mengharapkan supaya Abu Ubaidah ni balik risau lah takut sakit tapi Abu Ubaidah ni dengan tegas pujian sebab dia kata semua orang akan mati semua orang akan mati. Kalau lah dan juga dia tak nak lah dia balik, dia selamat, tentera Islam yang lain tak selamat dia tak nak macam tu dia nak kalau boleh biarlah dia sama-sama dengan tentera Islam yang lain. Kalau semua terkorban, dia pun terkorban sekali dah. Dan inilah satu sikap yang kita boleh ambil lah. Juga satu nilai pelajaran yang sangat tinggi lah bagi saya lah. Sebab kadang-kadang kita ni sampai ke masa, ada masa-masa kadang kita mungkin nak selamatkan diri kita Tapi Abu Ubaidah ni, itulah agaknya yang disebutkan lah oleh baginda Nabi Muhammad SAW iaitu orang yang paling terpercaya ataupun orang yang paling paling amanah lah di kalangan umat ini Dan juga dia tidak meninggalkan tentera dia walaupun dia tahu sebenarnya dia boleh balik bila-bila masanya. Sebab apa? Sebab dia komander, sebab dia general dia panglima. Panglima ni dia boleh buat keputusan ikut dia tapi dia tidak tinggalkan. Dan juga dia pun berpesan lah ketika mana dia bernazar
Ketika mana jenazah tu sebab apa? Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umrah, dan salinglah berpesan, beri nasihat kepada pemimpinmu. Jangan kamu memperdayakan mereka. Jika kamu dilalaikan oleh dunia lantaran jika seseorang mampu hidup 1000 tahun, dia tetap akan menuju kematian seperti yang kamu lihat saya sekarang. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kematian kepada anak Adam, oleh itu mereka pasti mati. Manusia yang paling bijak ialah mereka yang paling taat dengan Tuhannya dan paling banyak melakukan amalan sebagai persediaan untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Jadi kita lihat sini bahawa Abu Ubaidah ni bagi dia kan, walaupun dia cuba nak selamatkan nyawa dia, dia tahu satu hari dia tetap akan mati kan. Ini kita bukan nak putus asa lah. Ini satu hakikat yang kita terima kan, bahawa kita ni hidup kan, jangan kita ni lari dari kematian lah kan. Tapi kita kena hidup sebagai setiap hari bersedia. Suatu hari nanti kita akan mati kan. Maka kita setiap hari bersedia dan bersedia. Dan hari ini mungkin persediaan kita adalah kita datang ke kuliah hari ini. Ini juga salah satu persediaan. Besok pula apa plan kita kan? Lusa pula apa plan kita kan? Itulah. Dan jangan kita plan untuk hidup lama-lama. Sebab apa? Sebab kita tahu lagi lama kita hidup, boleh jadi lagi banyak dosa. Ataupun lama mana pun hidup, kita tak boleh lari. Kita tetap akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sajalah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi saya harap dapatlah sama-sama kita belajar sesuatu lah daripada kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Satu kisah yang bagi saya sangat-sangat berharga juga lah. Macam mana prinsip beliau kan, macam mana pendirian beliau yang akhirnya menjadikan beliau ni seorang manusia yang mulia di sisi manusia kan, dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhormat itu mungkin atas kelemahan diri saya, dan saya minta maaf kalau ada mungkin bersalah cakap atau mungkin ada mengatakan sesuatu perkara yang boleh menyinggung perasaan tuan-tuan, dan juga mungkin ada mungkin tersalah bagi maklumat dan sebagainya, dan mohon dihalalkanlah. Dan juga mohonlah mudah-mudahan untuk sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah SWT menerima segala apa yang kita lakukan pada hari ini, dan juga pada masa-masa yang lalu, dan juga di masa-masa yang akan datang, insya-Allah Ta'ala alam. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maqsuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mafrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa siyamana wa jami'il a'malina innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil 'azaimi wal jara'imi ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.